Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah hari ini kan kita sinonim lagi, kita masih lagi dalam bulan Muharram, kita nak menyambut sambutan Ma'al Hijrah dan berita baik sebenarnya untuk penduduk-penduduk di sekitar wilayah persekutuan. Kita akan adakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan untuk tahun 1445 Hijrah. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan majlis ini, bersama dengan saya sekarang ini, kita bersama dengan jiran, sebenarnya jiran kami dekat sahaja di sebelah. Kita bersama dengan pengarah Jawi, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Tahun Ceria. baru 1445 yang cukup menceriakan dan membahagiakan. Nampak Dewi pun nampak happy. Masya Allah, happy hari ini kan. Kita pun lebih kurang warna sama Datuk pagi ni. Alhamdulillah hari ini. Jadi Datuk, saya rasa bukan mungkin kata sekitar penduduk wilayah persekutuan pun macam nanti juga kan berkaitan dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit latar belakang berkaitan dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah ini. Okey, terima kasih Dewi ya. Masih Dewi, sebelum saya meneruskan, saya sebenarnya nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Twi Hijrah juga. Dipahamkan begitu. Masya-Allah. Betul-betul. Okeylah, sebenarnya bila sebut sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan, insya-Allah akan diadakan pada 26 hari bulan Julai bersamaan dengan 8 Muharram 1445 Hijri bersamaan dengan 26 Julai lah 2023 Masihi. Dan sambutan ini sebenarnya dibuat kira-kira seminggu lebih lewat daripada sambutan peringkat kebangsaan sebab mengambil kira Jabatan Agama Islam dan Persekutuan selaku jawatan kuasa penganjur lah terlibat juga dalam sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang diurustiakan oleh JAKIM bersama dengan jabatan dan agensi yang lain. Sebab itu kita adakan pada 26 hari bulan Julai dan program ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri kita, Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Permenteri. Dan insya-Allah akan bermula pada pukul 8 pagi. 8 pagi sehingga insya-Allah mungkin sampai pukul 12.30 ataupun 1 tengah hari lah. Sebenarnya ada pelbagai program. Pagi itu akan diadakan bual bicara yang akan dihadiri oleh dua orang pendakwah selebriti kita lah. Yang pertama ialah Imam Muda Ashraf dan juga yang kedua Ustazah Nazirah binti Abu Bakar daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan selepas itu barulah ada majlis, di mana majlis ini akan ada ucapan daripada pengurusi Majlis Agama Islam dan Persekutuan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar dan diikuti oleh ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Menteri, sebelum kita sampaikan anugerah. Ini yang paling penting sebab Ma'al Hijrah adalah satu peristiwa yang besar. Maknanya perubahan individu ataupun masyarakat ke arah lebih baik. Itu yang kita nak war-warkan dan insya-Allah 1,200 orang telah dijemput hadir dan mudah-mudahan Dewan Seberguna Masjid Wilayah akan dipenuhi dengan tetamu dan kita mengambil pengajaran sempena dengan sambutan majlis tersebut. Masya Allah, itu dia kan. Jadi mungkin orang ramai juga boleh dijemput hadir ya Datuk. Dan orang ramai boleh dah hadir untuk kata orang tu melihat bagaimana kita meraihkan sambutan dan yang kedua bagaimana kita nak mendapat ibrah daripada peristiwa hijrah dalam bual bicara dan yang ketiga boleh melawat sebab ia Dewan Seberguna terletak dalam Masjid Wilayah Persekutuan. Satu masjid yang besar, iaitu Masjid Negeri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masya Allah. Jadi orang ramai pun boleh dijemput hadir sebab kawasan dia pun agak luas sebenarnya dalam masjid itu. Masya Allah, bermula daripada pukul 8 pagi. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga berkaitan dengan apakah pengisian-pengisian yang akan dikongsikan sepanjang program tersebut. InsyaAllah ni sambutan majlis pada tahun ini kita lihat ada tema dan tema itulah yang akan dikupas tajuk dia.
Kerana kita nak bahawa masyarakat ini yang paling penting ialah bagaimana nak bersatu padu. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama, yang keduanya ialah adanya penyampaian tokoh. Yang pertama ialah tokoh utama. Manakala tokoh-tokoh yang lain juga yang telah pun dipilih oleh jawatankuasa sambutan dan juga jawatankuasa tokoh peringkat wilayah persekutuan, antaranya ialah tokoh pengurusan masjid, anugerah khas pengurusan masjid, anugerah khas korporat, lepas tu anugerah khas mualaf, lepas tu anugerah khas kita sebut anugerah khas pendakwah, dan juga ianya pastinya akan memberi dorongan. Bagaimana kita nak menjadi ikon korporat, bagaimana kita nak menjadi ikon pendakwah, macam mana nak menjadikan pengurusan masjid itu lebih baik, macam mana nak menjadikan mualaf yang ada di wilayah persekutuan ini menjadi contoh kepada yang lain, insya-Allah. Insya-Allah itu antara pengisian yang akan diadakan sepanjang program tersebut kan. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan juga tentang peristiwa hijrah yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan seseorang muslim, khususnya dalam kita sekarang ni, kita konteks Malaysia Madani, Datuk. Okey. Bila kita sebut tentang hijrah, bagaimana kita nak jadikan pengajaran? Pertamanya ialah kita kena menelusuri perjalanan sirah Nabi ketika peristiwa hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW dapat menyatupadukan golongan Muhajirin dan Ansar. Kalau kita lihat, golongan Muhajirin ialah orang yang berhijrah, golongan Ansar ialah orang yang menerima kehadiran mereka walaupun mungkin sebelum itu mereka tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa. Bagaimana aspek ini kita melihat Rasulullah sebagai tokoh perpaduan. Bagaimana Rasulullah dapat menyatukan masyarakat golongan Ansar, golongan Muhajirin yang diterima oleh golongan Ansar, di mana sehingga ada sebahagian daripada mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri kerana nak tolong orang yang hadir. Ini bukan senang nak ceritakan bahawa pengorbanan. Bagaimana kita nak jadikan Malaysia Madani ini juga sebagai pemangkin untuk menjadikan masyarakat ni hidup dalam suasana sejahtera. Kita kalau nak sejahtera dalam rumah tangga, suami dan isteri kena terima. Betul. Mungkin ada kelebihan, mungkin ada kekurangan, mungkin ada kekuatan, mungkin ada kelemahan. Tetapi kita kena cari persamaan. Jangan cari perbezaan. Kalau Dewi nak cari perbezaan dengan saya, sampai bila kita tak akan dapat, kata orang tu, mencari persamaan. Sebab tu kita cari persamaan dulu. Saya nak sebutkan pada aspek perpaduan, di mana kesejahteraannya, macam mana kita nak saling hormat menghormati, macam mana kita nak menitipkan, menanamkan dalam diri kita perasaan ihsan kepada orang lain. Kita lihat golongan Ansar, tanpa memikirkan kepentingan diri dan keluarga, mereka sanggup menolong, menghormati golongan Muhajirin. Dan di sini dilihat ketokohan Rasulullah SAW menjadi tokoh kepada perpaduan ummah. Sebab itulah saya rasakan bahawa tema Ma'al Hijrah pada tahun ini, perpaduan teras Malaysia Madani, maknanya perlu diterjemahkan dan pastinya perlukan pengorbanan. Masya Allah. Betul kan? Betul. Itu dalam konteks sebuah negara yang besar, pelbagai bangsa, kaum dan juga agama, latar belakang kulit ataupun sebagainya. Kita tidak hanya memikirkan tentang orang Islam, tetapi orang bukan Islam juga berada di sekeliling kita. Sebab saya cerita tentang pengurusan di Bawah Jawi, kita ada masjid. Di keliling masjid itu sendiri ada penduduk yang bukan Islam. Bagaimana kita nak jadikan masjid itu juga sebagai pusat perpaduan, one stop center ataupun sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam konteks ini, maknanya kita akan saling menghormati, kita akan saling membantu, melihat pihak lain secara dengan sifat ihsan. Dan yang ketiganya, kita perlu memikirkan bagaimana kita nak memupuk perpaduan. Sebab apa?
kita nak bersatu dalam kepelbagaian dan bersatu dalam keharmonian. Kalau kita rujuk rumah tangga pun sama kan. Ya, betul Datuk. Kalau kita asyik nak mencari kesalahan, sampai bila kita nak bahagia. Ya, Masya Allah. Itu dia antara kita boleh kongsikan, yang Datuk kongsikan kepada kami berkaitan dengan Ma'al Hijrah itu sendiri kan Datuk. Jadi mungkin terakhir sekali, pendek je Datuk, mungkin harapan Datuk untuk penonton-penonton ataupun untuk masyarakat wilayah persekutuan. Harapan saya semoga sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, semoga tokoh yang dipilih akan menjadi contoh teladan. Yang ketiga, bolehlah ikuti dengan hadir ke masjid wilayah di Zawiya Persekutuan. Dan yang keempat, jangan lupa bahawa ini adalah satu titik yang boleh kita merubah ke arah kebaikan. Tidak perlu berpindah tempat, tapi yang paling penting ialah macam mana kita nak mengalihkan minda ke arah hinda yang lebih hebat, kehidupan yang lebih hebat, keluarga yang lebih hebat, dan anak dan keluarga serta jiran tetangga yang lebih hebat. Masya Allah, itu dia saya kira satu-satu mutiara kata yang hebat sebenarnya daripada Datuk. Sendiri terima kasih banyak-banyak yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Haji Ismail selaku pengarah Jawi, dan kepada anda semua jangan lepaskan peluang untuk sambutan Majlis Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan untuk tahun 1445 Hijrah. Segala maklumat ada di kaca TV anda sekarang, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Datuk. Insya-Allah ada rezeki jumpa lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini.